Bismillahirrahmanirrahim. Panglima Yazid bin Abi Sufyan menyampaikan ucapannya. Ini ucapan Yazid bin Abi Sufyan, panglima yang dihantar untuk menawan Dimash. I'lamu anna Allah wa'adakum an-nasr wa ayyadakum bil malaikah. Wa qala Allah Ta'ala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Ketahuilah bahawa Allah telah menjanjikan kemenangan dan pertolongan dengan bala tentera malaikat melalui firman-Nya. Beberapa banyak yang pernah terjadi golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini janji Allah. Kalau kita sabar. Sabda Rasulullah SAW, wa'alamu annal jannata tahta zilalis suyuf. Ketahuilah bahawa sesungguhnya syurga itu berada di bawah naungan mata-mata pedang. Bila kita perang, duduk bawah mata pedang. Bawah mata pedang itu syurga. Dijanji oleh Allah Ta'ala. Kalau mati masuk syurga. Maka berlakulah pertempuran sengit yang berakhir dengan pengunduran tentera Rom. Setelah Rabi'ah bin Amir berjaya menewaskan Batalik, iaitu panglima tentera Rom, manakala seramai 1,200 orang anggota tentera Rom boleh berjaya dibunuh. Berbanding dengan hanya 120 orang tentera Islam yang gugur syahid. Tentera Islam gugur syahid 120, tentera Rom dibunuh 1,200. Tentera Rom yang berundur itu disusun semula setelah salah seorang panglima tentera yang merupakan saudara kepada panglima yang dibunuh oleh Rabi'ah bin Amir ingin menuntut bela atas kematian saudaranya. Namun mereka berhelah untuk berunding dengan tentera Islam dengan menghantar seorang utusan Arab, Kristian, yang menghubungi tentera Islam supaya menghantar seorang wakil daripada kalangan ketua tentera. Dia nak tipu tentera Islam, nak ajak berunding berdamai. Dia gunakan orang Arab Kristian yang bergabung dengan Rom. Rabi'ah bin Amir menawarkan diri bagi menjadi perunding panglima Yazid, berkata, Ya Rabi'ah, ana akhafu alaika min al-qawm li'annaka qad qatalta kabiruhum bil amsi. Rabi'ah minta dia nak berunding. Yazid kata, wahai Rabi'ah, aku khawatir terjadi apa-apa ke atasmu kerana sesungguhnya kamu telah membunuh panglima mereka semalam. Membunuh panglima dia semalam. Bahaya kalau mau pergi suruh orang lain. Rabi'ah menjawab bahawa Allah SWT berfirman, Qulna yusibana illa ma kataballahu lana. Wa huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Surah At-Taubah 51. Katakanlah, Tuhan kata, wahai Muhammad SAW, tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun, malaikat apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung yang menyelamatkan kami. Dan pada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Kata Rabi'ah. Tuhan jamin dah kita selamat. Yang kata aku, biar aku pergi. Biar aku pergi. Tuhan pelihara. Tuhan kata, aku tak mati kalau Tuhan tak tentu aku mati. Dia berani Rabi'ah ni. Wa inni usika wal muslimin antakuna himmatukum indi. Dan aku ingin berpesan, jika kamu merasa bimbang, hantar satu pasukan menghampiri tentera Rom untuk menjagaku. Kalau bimbang tengok orang bunuh aku atau pasukan untuk kawal aku. Kata Rabi'ah. Akhirnya Rabi'ah pergi menemui panglima Rom yang bernama Jarjis. Apabila pengawalnya meminta Rabi'ah turun daripada kuda, Rabi'ah tidak mahu. Sebaliknya dia turun menemui Jarjis dalam keadaan memegang tali kuda sambil duduk berbincang.
Suruh turun daripada kuda. Rabi'ah turun, pegang tali kuda. Tak lepas kuda. Rabi'ah pun cerdik juga. Apabila Jarjis menawarkan perdamaian dengan memberikan sumbangan kepada tentera Islam. Jarjis menawarkan perdamaian, nak beri rasuah pada tentera Islam. Rabi'ah menjawab, nuridu minkum an tadkhulu fi dinina wa an taqulu bi qawlina wa in abaitum tu'tuna al-jizyah an yadin wa antum saghirun wa illa fasayfu bainana wa bainakum. Kata Rabi'ah, kami ingin memberikan kepada kalian 3 pilihan. 3 pilihan aku beri pada kamu. Sama ada kalian memeluk Islam dan berkata dengan kata-kata kami, mengucapkan syahadah menjadi saudara kami. Yang pertama, kamu mengucap masuk Islam. Ini yang pertama. Sekiranya kalian enggan tunduk di bawah kerajaan Islam, maka bayarlah jizyah dengan mentaati kami. Dengan mentaati kami. Yang kedua, kamu masuk Islam, tunduk bawah kerajaan Islam. Bayar cukai keselamatan. Bayar jizyah. Ini yang kedua. Tak paksa masuk Islam. Tapi tunduk bawah kerajaan Islam, kacau kat Islam. Bayar cukai. Atau berlaku pertemuan antara kita berperang. Yang ketiga perang. 3 pilihan. Kata Rabi'ah. Lalu dipanggil seorang padri untuk berhujah dengan Rabi'ah. Dipanggil padri berhujah. Padri itu bertanya, ya akhal Arab, inna najidu fi amalina anna Allah Ta'ala yab'athu min al-Hijaz nabiyyan Arabiyan Hashimiyan Qurashiyan. Alamatu anna Allah Ta'ala yusri bihi ila as-sama'. Akana dhalika am la? Padri itu tanya Rabi'ah, wahai saudaraku yang berbahasa Arab, sesungguhnya kami mendapati dengan membaca dalam kitab kami berkenaan Allah SWT mengutuskan dari Hijaz seorang Rasul dalam kalangan bangsa Arab daripada Bani Hashim dan kabilah Quraisy. Buktinya Rasul itu dibawa pada waktu malam naik ke langit menentukan menemui Allah. Benarkah begitu? Itu Isra' Mi'raj. Kena baca dalam kitab kami, Allah Ta'ala utus Rasul dari orang Arab, Rasul itu hanya berjumpa dengan Allah ke langit. Iaitu Isra' dan Mi'raj. Betul ke? Rabi'ah menjawab, na'am, usya bihi, wa qad dzakarahu Rabbuna fi kitabil aziz. Ya, benar. Rasul itu diperjalankan oleh Allah. Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam kitabnya. Allah Ta'ala sebut, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Palestin yang kami berkati di kelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya akan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jugalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ada dalam Quran. Cerita Nabi dijemput ke langit Isra' dan Mi'raj. Padri bertanya, inna yudbi kitabina anna rabbana yufridu ala hadha nabi wa ummati syahran yasumunahu biha yuqalu lahu syahrul Ramadan. Kami membaca dalam kitab kami bahawa Allah mewajibkan kepada Rasul itu dan umatnya agar berpuasa pada satu bulan yang namakan bulan Ramadan. Dalam kitab kami ada sebut, Allah Ta'ala wajibkan pada Nabi itu supaya umat dia puasa bulan Ramadan. Rabi'ah menjawab, waqad qara'na fil Quran. Ya, kami telah baca firman Allah dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Surah Al-Baqarah.
Wahai orang-orang yang beriman, kalian diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kalian, supaya kalian bertakwa. Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa antara kalian yang sakit atau dalam musafir, hendaklah dia berbuka. Demikianlah wajib. Demikian kemudian wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib ke atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih daripada yang ditentukan itu, maka adalah suatu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kalian daripada memberi fidyah, kalau kalian mengetahui masa yang diwajibkan kalian berpuasa itu adalah bulan Ramadan, yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara orang yang benar dengan orang yang salah. Oleh itu, sesiapa antara kalian yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah dia berpuasa bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kalian beroleh kemudahan dan dia tidak menghendaki kalian menanggung kesukaran. Dan juga supaya kalian mencukupkan bilangannya puasa sebulan Ramadan. Dan supaya kalian membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya dan supaya kalian bersyukur. Ini perintah dalam Quran. Kita orang Islam berpuasa bulan Ramadan. Ada nah Quran. Punya padri itu bertanya lagi. Inna wajadna fi kitabina min ahsani man ahsana hasanatan tuktabu bi'ashrah. Kami mendapati bahawa Rasul itu membawa ajaran bahawa sesiapa yang melakukan suatu kebaikan, diberi kepadanya pahala 10 kali ganda. Ada kitab kami sebut. Nabi yang mengajar, kalau buat kebajikan, Tuhan beri pahala 10 kali ganda. Rabi'ah menjawab, Allah Ta'ala, Allah berfirman, Man ja'a bil hasani falahu asru amsalihha, wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha, wa hum la yuzlamun. Sesiapa yang membawa amal kebaikan pada hari kiamat, maka baginya balasan 10 kali ganda. Dan sesiapa yang membawa amal kejahatan, maka ia tidak dibalas malaikat kejahatan yang sama dengannya, sedang dia tidak diunyanya sedikit pun tak zalimi. Tuhan janji dalam Quran. Padri itu bertanya lagi, Inna najidu fi kitabina anna Allah ya'muru ummatahu bis salati alaihi. Kami membaca dalam kitab kami bahawa Allah memerintah kepada umatnya supaya berselawat ke atas Rasul itu. Rabi'ah menjawab, Ya Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tuhan sebut dalam Quran, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, memohon rahmat dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkan salam sejahtera dengan bersungguh-sungguh. Maka padri itu menjadi tercengang dengan jawapan itu. Tercengang padri itu. Semua dijawab dengan ayat Quran. Memang betul sungguh. Dan padri itu berkata, Innal haqqa ma haula'il qaum. Sesungguhnya mereka berada di pihak yang benar. Padri itu kata. Memang betul sungguhlah. Agama ni betul. Lalu salah seorang dalam kalangan mereka berkata, In hadha huwa alladhi qatala akhak. Inilah ya orangnya yang telah membunuh saudaramu kemarin. Orang ni bunuh adik-adikmu kemarin. Ada seorang yang kata. Melihat tanda kemarahan pada wajah padri,
Maka sepatah kilat Rabi'ah melompat ke atas belakang kudanya bagi melepaskan diri. Perkara yang berlaku itu dilihat oleh Yazid telah menyalahi adab peperangan. Apabila ada yang bertindak untuk menawan atau membunuh utusan, maka dilancarkan serangan segera. Yazid tengok Rabi'ah lompat atas kuda, orang nak bunuh dia. Ini melanggar disiplin. Mengikut disiplin adab, tak boleh bunuh utusan. Utusan tak boleh bunuh. Ini adab. Zaman jahiliah, orang Islam terima adab ni. Tiba-tiba dia nak bunuh Rabi'ah. Ini dah langgar peraturan perang. Lalu Yazid mengarahkan, dilancarkan serangan. Maka berlakulah pertempuran yang sengit. Tiba-tiba muncul tentera Islam yang diketuai oleh Surahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu. Tengah perang mari tentera Surahbil bin Hasanah. Abu Bakar atau suruh bantu Yazid berperang. Tentera Surahbil bin Hasanah. Ini tentera yang baru safar untuk bantu Yazid. Surahbil ni ada kisah dia. Dia jumpa dengan Abu Bakar. Tak disebut di sini. Dia nasihatkan Abu Bakar supaya menyerang Rom. Menyerang Rom. Dia mimpi satu mimpi, kata Surahbil. Mimpi masuk dalam kebun yang menghijau subuh. Abu Bakar ada sama. Abu Bakar tengok ke kebun tu. Ini satu tanda yang baik. Kata Abu Bakar, tanda baik, tapi sekali lagi aku nak mati. Ajak aku dekat dah. Abu Bakar ni terkenal seorang yang pandai takbir mimpi. Yang pertama, memang kita nak menang dengan Rom ni, tapi aku mati. Ajak aku tipu dah. Maka Abu Bakar menangis. Surahbil pun menangis. Abu Bakar kata begitu. Memanglah ajak aku dah tiba. Memang Abu Bakar merintah dalam masa 2 tahun saja. Dan dia wafat. Lepas tu Sayyidina Umar ambil alih, ganti, menyambung perjuangan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tentera Surahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu. Salah seorang panglima yang bakal lantik ialah Surahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu. Pasukan ini diarahkan untuk bergerak 3 hari selepas tentera Yazid bertolak. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengucapkan selamat jalan kepada Surahbil dan anggota tenteranya dengan berpesan, "Ya Surahbil, alam tasma' wasiyati li Yazid ibn Abi Sufyan?" Wahai Surahbil, tidakkah kamu telah mendengar maklumanku kepada Yazid bin Abi Sufyan bahawa aku akan menghantar pasukan tambahan kepadanya? Surahbil menjawab, bala, ya. Khalifah Abu Bakar Rajal berkata, fa inni usika bimithliha wa usika bi khisalin aghfaltu dhikrahunna li Yazid. Sesungguhnya aku berpesan kepadamu sebagaimana pesananku kepada Yazid. Aku menambah beberapa pesanan lagi yang aku lupa menyampaikannya kepada Yazid. Usika bis salati fi waqtiha wa bis sabri yawm al-ba's hatta tazfar aw tuqtal wa bi iyadati al-marda wa bi hudur al-janaiz wa dzikrillahi katsira ala kulli hal. Aku berpesan kepadamu supaya menunaikan salat pada waktunya, jangan tinggal sembahyang. Ini penting. Pesanan pada tentera, jangan tinggal sembahyang. Ni dok suruh minum arak, suruh menari, suruh berjoget. Macam mana nak dapat pertolongan Allah Ta'ala? Tentera jangan tinggal sembahyang. Kerana mendapat pertolongan Allah Ta'ala. Jangan tinggal sembahyang. Hendaklah kamu bersabar ketika kesempatan peperangan
sehingga kamu menang atau kamu dibunuh syahid. Kena sabar, sama ada menang ataupun syahid, tak ada undur di medan perang. Hendaklah kamu menziarahi orang sakit, menghadiri pengebumian jenazah, dan perbanyakkan zikir mengasihi Allah sebanyak-banyaknya dalam masa keadaan, dalam semua keadaan. Pesan padamu, bila ada orang sakit dalam tentera, pergi ziarah. Masa ke bumi, mu ada sama ke bumi jenazah dia. Kena ada sama. Dan ingat pada Allah, berzikir dalam semua keadaan. Syurahbi menjawab, Allahul musta'an wa ma sya'allahu an yakun kan. Semoga Allah memberikan pertolongannya kepadaku untuk melaksanakannya. Sesungguhnya apa yang dikehendaki Allah berlaku, pasti akan berlaku, kata Syurahbil. Pasukan pimpinan Syurahbil diarah untuk menuju ke Tabuk. Tabuk ni sempadan dengan Jordan, Saudi dan Jordan. Kemudian di Balqa, Balqa ni masuk Jordan sekarang. Dan akhir di Busra, Syurahbil menguasai Balqa tanpa sebarang tentangan, tetapi terpaksa mengepung kota Busra dan belum berjaya menawannya. Khalid bin Sa'id yang berundur dalam operasi terdahulu ikut serta dalam pasukan ini. Pasukan dulu Khalid bin Sa'id ikut sama. Selepas mereka meninggalkan Tabuk, tiba-tiba mereka terserempak dengan tentera Yazid yang menghadapi musuh. Kedatangan tentera Syurahbil menjadikan musuh terkepung dan akhirnya musuh dapat ditewaskan sepenuhnya. Yazid meneruskan kemarahan ke Balqa, sedangkan tentera Syurahbil pula mara ke Urdun dan terus ke Busra dengan mengepung kotanya tanpa dapat melawan. Di Busra ada seorang padri besar yang bernama Romas. Padri Romas. Dia sentiasa dikunjungi penganut Kristian, khususnya daripada kalangan kabilah Arab. Romas meminta untuk berbunding dengan panglima Syurahbil bin Hasanah. Padri minta berunding. Setelah diizinkan oleh pengikutnya, Romas menemui Syurahbil. Tiba-tiba dia bertanya berkenaan Rasulullah SAW dan agama Islam. Tanya para tentera Rom, "Man antum?" Siapakah kamu sekalian? Syurahbil menjawab, min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyul ummiyil qurashi al-hashimi al-man'ut fi at-taurat wal injil. Kamilah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang ummi, buta huruf, lahir dalam kalangan bangsa Quraisy dan Bani Hashim yang telah disifatkan dalam Taurat dan Injil. Kami pengikut Muhammad SAW yang disebut dalam Taurat dan Injil. Ramuh bertanya, ma fa'alallahu bihi, di manakah Rasul itu sekarang? Rasul tak ada lagi. Syurahbil menjawab, qabadahullahu ilaih, baginda sudah wafat. Rasul sudah wafat. Ramah bertanya lagi, paman waliul amri ba'dah, siapa pula yang menjadi penggantinya? Yang ganti dia siapa dia? Syurahbil menjawab, Atiq ibnu Abi Quhafah bin Abi Bakar bin Taim bin Murrah. Iaitu Atiq bin Abi Quhafah bin Bakar bin Taim bin Murrah. Abu Bakar ganti dia. Ramah bertanya, wa haqqu dini laqad a'lamu bi annakum 'alal haqq wa la budda lakum an tamliku asy-syam wal iraq wa ana asbaqu 'alaykum idza antum fi jam'in yasir wa nahnu fi jam'in kathir walakin narji'u ila biladikum fa inna la nata'arradu lakum wa'lam ya akhal arab anna Abu Bakr huwa sahibi wa rafiqi walau kana hadran ma qatalani. Padri itu kata, aku percaya bahawa agama kalian adalah agama yang benar. Ngaku Islam ni betul. Dan percayalah kalian akhirnya akan mendapat kemenangan dengan menguasai Syam dan Iraq.
maka menang akhirnya. Boleh takluk Syam dan Iraq. Akan tetapi aku melia nasihat kalian supaya pulang ke negeri kalian kerana jumlah tentera Rom sangatlah besar. Jumlah musuh Rom ni besar sangat. Rom. Tak pada lawan dengan tenteramu. Sedangkan jumlah kalian lebih sedikit. Pulanglah kalian ke negeri kalian. Sesungguhnya kami tidak akan sekali-kali berundur daripada menentang kalian. Ketahuilah wahai saudaraku berbangsa Arab. Sesungguhnya Abu Bakar merupakan temanku. Sekiranya beliau ada bersama kalian pada saat ini, nascaya beliau tidak akan membunuhku. Aku ni padri. Kalau Abu Bakar ada, dia tak bunuh aku. Kata padri ini. Memang Abu Bakar wasiat jangan bunuh padri. Syurahbil menegaskan, "Lau kunta waladahu aw ibna ammihi lama afa anhu ila an yakuna min ahli millatihi wa laysa lahu min al-amri syai'un li'annahu mukallafun faqad amarahu Allah an yujahidakum wa lasna nabrahu ankum illa bi ahda thalath imma an tadkhulu fi dinina aw tu'addu al-jizyah aw as-sayf." Sahabat jawab, seandainya kamu adalah seorang anak atau sepupu Abu Bakar, aku tidak akan sekali-kali memaafkan dirimu. Melainkan kamu menganut Islam. Dan tiada baginya urusan yang lain kerana dirinya sudah menjadi seorang mukallaf. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan agar memerangi kalian bangsa Rom dan kami tidak akan berganjak dari sini kecuali setelah kalian menerima salah satu daripada 3 perkara, iaitu menganut Islam atau tunduk berada di bawah kerajaan Islam dengan membayar jizyah, atau kalian memilih untuk berperang. Kami mari ni dah undur balik. Kami kemuka 3 perkara saja. Sama ada kamu masuk Islam dari saudara kami, ataupun kamu tunduk bawah kerajaan Islam dan bayar cukai, bayar jizyah, cukai keselamatan, ataupun tambah yang kedua, perang. Perang. Ramuh berkata, wa qama a'taqiduhu min dini law kana al-amru ilayya uqatilukum li'anni a'lamu annakum ala haqq wa ula tawaghiyatur rum wa qaumun mujtami'un wa inni uridu an arja' ilaihim wa anzuru ma indahum. Sesungguhnya benar apa yang aku yakini terhadap ajaran agamamu. Sekiranya diperintahkan untuk membunuh kalian, aku mengetahui sesungguhnya kalian berada atas kebenaran. Sedangkan pemimpin dan bangsa Rom berada dalam kesesatan. Dan sesungguhnya aku ingin pulang kepada mereka dan melihat keadaan mereka. Aku nak balik rojok kerajaan Rom dulu, kata pada diri ini. Nak ajak dia Rom, bagaimana mereka nak masuk Islam ke, ataupun nak tunduk atau nak perang. Berkata Surahbil, irja' ilaihim fala budalakum bima dzakartu. Kembalilah kamu kepada kaummu dan kalian mesti sampaikan apa yang aku telah nyatakan. 3 perkara itu. Masuk Islam, ataupun tunduk, bayar cukai, jizyah, ataupun perang. Kemudian Ramah kembali kepada kaumnya dan berkata, ya qaumi innama aradtu an akhtabirakum wa ara hamiyata dinikum wal ana dunakum wal qaum wa ana awwalukum. Dia kata, wahai kaumku, sesungguhnya aku hanyalah ingin menguji kalian dan ingin melihat keteguhan kalian terhadap agama. Sekarang bukan sahaja kalian, bahkan seluruh kaum dan diriku juga yang bersemangat nak perang. Pada diri itu ambil betul-betul nak perang. Namun demikian, Romas telah ditahan dan Surahbil terus mengepung kota Busra sehingga ketibaan tentera Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Tentera Ubaidah bin Amir Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tentera Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah
Amir bin Jarrah radhiyallahu an merupakan seorang sahabat yang mendapat gelaran daripada Rasulullah SAW sebagai Aminul Ummah, pemegang amanah umat. Beliau juga ialah salah seorang daripada 10 orang sahabat terulung. Abu Ubaidah ni salah seorang 10 sahabat yang besar, dianggap menteri-menteri pada Nabi SAW. Orang yang bijak mentarbih dan mengurus. Nabi beri gelaran pada dia Aminul Ummah. Dan disebut Sayyidina Umar, kalau Abu Ubaidah masih hidup, aku lantik jadi khalifah, kata Sayyidina Umar. Tapi Abu Ubaidah ni mati kerana sakit taun. Belum Sayyidina Umar wafat, dia mati dulu. Pentingnya Abu Ubaidah ni, salah seorang sahabat 10 yang Nabi janji syurga, antara yang awal masuk Islam. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an berkata kepadanya ketika ingin melepaskannya bersama pasukan tentera, Abu Bakar beri pesanan pada dia, isma' sama'a ma yuridu an yafhama qilalah thumma ya'malu bima umira bih innaka takhruju fi ashrafin nas wa buyutatil arab wa sulaha'il muslimin wa pursanil jahiliyah kanu yuqatiluna idzaka 'ala al-hamiyyah wa humul yawma yuqatiluna 'ala al-hisbah wan niyyatil hasanah. Dengarlah pesananku, seperti mana orang yang mahu memahami apa yang dikatakan kepadanya. Kemudian laksanakanlah apa yang diperintahkan. Sesungguhnya kamu berasal daripada keturunan manusia paling mulia, para bangsawan Arab, orang-orang yang soleh dalam kalangan muslimin, dan para pahlawan pada zaman jahiliyah. Dahulunya mereka berperang dengan semangat ta'assub jahiliyah. Sekarang mereka hendaklah berperang kerana Allah dan niat yang baik. Orang di bawahmu ni dulu adalah orang jahiliyah, pemimpin-pemimpin. Kalau dulu mereka berperang kerana mempertahankan kaum dia, sekarang mereka berjuang kerana Allah Ta'ala. Ahsin suhbata man sahibak وَلْيَكُنِ النَّاسَ عِنْدَكَ فِي الْحَقِّ سَوَاءً وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ مُعِينًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اغْرُرْ مِنْ غَدٍ إِنْ شَاءَ اللَّهِ. Peliharalah hubungan dengan mereka yang bersamamu dengan baik. Jadikanlah mereka di sisimu itu pada taraf yang sama. Mohonlah pertolongan kepada Allah, kerana dialah sebaik-baik penolongmu, dan bertakwalah kepadanya, kerana cukup Allah sebagai pelindungmu. Kamu akan berangkat pergi esok, insya-Allah. Jaga hubungan baik dengan sahabat-sahabat, jaga baik. Hendaklah berlaku baik terhadap mereka. Minta tolong dengan Allah. Allah sebaik-baik penolong. Bertawakal kepada Allah. Cukup Allah menjadi penolong kita dalam perjuangan. Esok kamu akan keluar, berangkat. Bersama tentera ini seorang pemimpin dan pahlawan terkenal bernama Qais bin Hubairah bin Mas'ud al-Muradi. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu berpesan lagi kepada Abu Bakar radhiyallahu an, innaka qad sahibaka rajulun azimus syaraf farisun min fursanil arab laysa muslimin ghina'un an ra'yih wa mashwaratih wa ba'suhu fil harbi
fadnuhu wa altifhu. Sesungguhnya ada bersama denganmu ini seorang yang hebat kedudukannya, yaitulah Qais bin Hubairah. Seorang yang hebat. Dia ialah seorang pahlawan dalam kalangan pahlawan Arab yang terkenal. Kaum muslimin memerlukan buah pikirannya, keterlibatannya dalam musyawarah dan keberaniannya di medan perang. Maka hampir kalah dia dan berlaku sopan terhadapnya. Layan dia baik-baik, bermesyuarat dengan dia. Dia seorang pahlawan yang hebat. Wa arihi annaka ghairu mustaghnin anhu wa arahu annaka ghairu mustaghnin anhu wa la mustahinin bi amrih fa innaka satastakhriju bidzalika nasihatahu dzalik wa juhdahu wa jaddahu ala aduwik. Aku melihat bahawa kamu sangat memerlukannya kes ini, dan janganlah memperkecilkan peranannya. Demikian itu disebabkan kamu akan mendapat jalan keluar kepada masalahmu berdasarkan nasihatnya kepadamu, kemampuannya dan kesungguhan dalam menentang musuh. Dia seorang yang hebat. Khalifah memanggil Qais bin Hubairah dan berkata kepadanya, Pak Qais pula, inni ba'athuka ma'a Abi Ubaidah ibn Jarrah al-Amin alladhi idha zulima lam yuzlam wa idha usa ilayhi ghifir wa idha qut'a wasal rahimun bil mu'minin syadidun 'alal kafirin. Apakah kata kepada Qais, sesungguhnya aku menugaskanmu untuk bersama Abu Ubaidah, yaitu orang yang paling amanah. Sekiranya dia dizalimi, maka dia tidak akan membalas orang yang menzaliminya. Ini baik, orang baik ini. Jika ada orang yang berlaku jahat terhadapnya, dia tetap memaafkan. Dan apabila terputus hubungan silaturahim, maka dia akan menyambung semula. Dia seorang yang sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman dan sangat keras permusuhannya terhadap orang-orang kafir. Ini sifat Abu Ubaidah yang jadi ketuamu ni. Orang yang hebat. Fala ta'siyanna lahu amra wa la tukhalifanna lahu ra'ya fa innahu lan ya'muraka illa bi khair faqad amartuhu an yasma'a minka fala ta'murahu illa bi taqwallah. Maka janganlah kamu menderhakai arahannya dan janganlah menyalahi pandangannya, kerana dia tidak memerintahkanmu melainkan perkara yang baik. Aku menyuruhnya supaya mendengar pandanganmu, maka janganlah kamu memberikan pandangan kepadanya melainkan dalam perkara takwa kepada Allah. Fa inna kunna nasma'u annaka syarifun dhu ba'sin sayyidun mujarrabun fi zamanil jahiliyil juhala ilaysa fihim illa al-ithim. Sesungguhnya aku telah mendapat maklumat bahawa kamu ni wahai Qais merupakan seorang bangsawan, lagi seorang pahlawan, seorang pemimpin pada zaman jahiliyah yang banyak kejahilan, tatkala ramai yang menggunakan kehebatan bagi mengerjakan dosa. Masa tu, masa jahiliyah, kamu hebat buat kerja dosa. Sekarang ni dengan Islam, hebat buat kerja Islam lah. Faj'al ba'saka wa shiddataka wa najdataka fil Islam 'alal musyrikin wa 'ala man kafara billah wa 'abada ma'ahu ghayrah faqad ja'ala Allahu fi dhalika al-ajra al-'azim was-sawab al-jazil wal 'izza lil muslimin. Maka sekarang jadikan kehebatan kepahlawanan dan kebangsawananmu bersama Islam bagi menentang orang-orang musyrikin, menumpaskan orang-orang yang melawan Allah, dan menumpaskan orang-orang yang melawan Allah dan mereka yang menyembah selain daripada Allah. Sesungguhnya Allah
telah menetapkan dalam perkara tersebut suatu ganjaran yang besar, pahala yang melimpah ruah dan kemenangan kepada umat Islam. Qais bin Hubairah menjawab, in baqitu wa abqaka Allah fasayablughka anni an hitati ala al-muslim wa juhdi ala al-kafir ma tuhib wa yassaraka wa yurdiyaka. Kata Qais, sekiranya aku masih hidup dan kamu wahai khalifah juga dipanjangkan umur, nescaya kamu akan menerima berita tentang bagaimana aku melindungi orang-orang Islam dan sejauh mana aku berjuang menentang orang-orang kafir, sebagaimana yang kamu kasihi, senangi dan redai. InsyaAllah aku akan tunaikan kewajipan itu. Kalau mu panjang umur, aku panjang umur juga, mu tengok apa yang aku buat. Khalifah Abu Bakar menjawab lagi, if'al dzalika rahimakallah, lakukanlah, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu. Sememangnya Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat gembira apabila menerima berita Qais berjaya menewaskan dan membunuh 2 pahlawan Rom di Jabiah dengan berkata, sadaqa Qais wa barra wa wafa. Tiba-tiba Abu Bakar dapat berita Qais dalam pertempuran yang pertama membunuh 2 orang panglima Rom. Siapa bila berkata Qais ini benar, dia telah memenuhi janjinya, dia berjanji sungguh, memang dia buat kerja sungguh. Kata Abu Bakar kepada Qais bin Hubairah. Pasukan ini ditugaskan untuk menuju ke Hams melalui lembah Al-Qura, Wadi Al-Qura, kemudiannya Hijr, negeri kaum Samud, kawasan kaum Samud, kawasan kaum Nabi Saleh yang dibinasakan oleh Allah. Memang pada masa pergi ke Tabuk, Nabi pernah lalu kawasan ni. Telaga dia masih ada, airnya masih ada. Bila sahabat ambil air daripada telaga, buat uli gandum, Nabi larang, jangan buat uti gandum, ni makan uta. Ini negeri yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kaum Samud ni kalau dilaknat Allah Ta'ala, jangan ambil. Dan ni pula suruh pergi melawat, ambil air bawa obat pula dah. Ni orang kita tak tahu kahla. Ini negeri yang dilaknat oleh Allah. Termasuklah laut mati. Tu negeri kaum Lut yang dibinasa oleh Allah Ta'ala. Bukan obat tu. Negeri yang Tuhan laknat, yang kita ambil manfaat. Ulama mengatakan melawat tempat tu makruh, bukannya sunat, makruh. Kecuali kita melawat nak dapat bukti dalil kekuasaan Allah Ta'ala, nak ambil iktibar. Kalau pergi saya pergi nak ziarah, itu makruh, bukan tempat sunat ziarah. Tempat sunat ni Masjid Aqsa, Masjid Madinah, Masjid Mekah, kubur syuhada, itu tempat sunat. Tempat kaum yang Tuhan laknat ni bukan tempat sunat melawat, tidak. Sekarang ni tempat pelancongan pula. Ketika dalam perjalanan menuju ke Balqa, Abu Bakar Abu Bakar radhiyallahu an bersama tenteranya bertempur dengan musuh dan berjaya mengalahkan mereka, sehinggalah musuh meminta berdamai. Maka suatu perjanjian damai dimeterai di Syam. Seterusnya Abu Bakar radhiyallahu an mara ke Jabiah. Tentera Amr bin As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.